Tentang RUU Mufti, hari ni saya nak cerita RUU Mufti ni. Seorang pensyarah UIA yang juga dalam podcast saya, terima kasih. Ustaz Abu Hafiz saran tukar Mufti Menteri Agama. Seorang ahli akademik di UIA menyarankan agar Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim diganti dengan tokoh lain bagi menangani isu kementerian undang-undang. Malah menurut Abu Hafiz, kerajaan juga perlu memberi pertimbangan kepada cadangan agar seorang tokoh lebih baik dipilih menduduki jawatan Mufti Wilayah Persekutuan. Mengulas mengenai kemelut berkenaan yang sehingga kini belum menampakkan jalan keluar, Abu Hafiz berkata semakin terserlah agenda pihak yang memperjuangkan RUU tersebut. Merujuk kepada petikan video pendek penjelasan Mufti Wilayah Persekutuan mengenai RUU berkenaan, Abu Hafiz berpendapat matlamat itu digubal bukanlah terhad kepada pemilihan mufti di negeri tersebut semata-mata. Alhamdulillah, maka benarlah apa yang didakwakan sebelum ini, bahawa RUU Mufti Wilayah ini tidak hanya bermaksud pemilihan mufti dan timbalan. Ia bahkan dipaksakan ke atas tidak sahaja masyarakat Islam, wilayah persekutuan, tetapi disebut seperti dalam transkrip ucapan itu seluruh negara. Ia juga mengesahkan melalui RUU tersebut akan dengan secara langsung dan tidak langsung menganggap apa-apa aliran selain yang ingin ditakrifkan dalam RUU itu, iaitu Asy'ariyah Maturidiyah, sebagai sesat. Jadi lepas ni ramai lah kena sesat, tuan-tuan. Dan ini yang dianggap sebagai membunuh semangat Madani. Ada yang pertikaikan. Dia kata, kenapa nak pergi bising pula hal kerajaan Madani ni. Saya kata, kenapa kita tak boleh bising pasal benda yang salah dibawa oleh orang yang bukan dalam parti kita pun. Menteri Agama ni, tuan-tuan, dia tak ada parti pun. Kan, tiba-tiba dia nak bawa satu benda yang bercanggah dengan semangat reformasi itu sendiri. Semangat reformasi bersifat inclusivity. Inklusif erti kata kita embrace, kita buka. Kan, kita ambil semua aliran yang mana di bawah payung Ahli Sunnah wal Jamaah, walaupun dia Asy'ari, Maturidiyah, Asari, Salafi, Ahlul Hadis dan sebagainya, sebagaimana yang di-recognize oleh alim ulama. Di-recognize oleh masyarakat dunia sebagai sebagai aliran yang diterima di bawah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, dia macam ni. Bila kita tak ada pembangkang yang efisien, itu yang kadang-kadang orang akan ambil kesempatan. Saya pergi kursus semalam, hari ni dan semalam, saya pergi kursus. Penceramah tu cerita, dia cerita, ni saya cerita pada tuan-tuan. Dia kata, tuan-tuan tahu tak, antara makanan Jepun ni adalah sashimi. Sashimi ni diambil daripada ikan yang mentah, dibuat, diproses mentah, jadi dimakan. Dan biasanya ikan ni, sashimi ni dia akan guna ikan tuna. Right. Dan ikan terbaik adalah ikan yang fresh. Maksudnya potong sup terus makan. Oh, itu ikan fresh. Tapi isu dia setelah sekian lama, ikan dekat Jepun yang bahagian pantai ni dah habis. So mereka terpaksa keluar jauh sikit daripada pantai Jepun. So nak pergi ke pantai Jepun tu mengambil masa kira-kira mungkin 2 hari, 3 hari. So by the time dia pergi, dia tangkap, dia patah balik, ikan tu dah tak fresh. So macam mana nak selesaikan masalah ikan tak fresh? So dia bagi kepada chef potong, dia dah fillet sebagainya, dia rasa tak fresh, dia kata. Kena ikan fresh. Jadi dia buat macam mana? Dia pergi, dia bawa ice box. Dia bawa ice box besar. Dia tangkap ikan tuna, letak ice box, dia bawa balik. Bila dia bawa balik, dia potong, dia rasa better daripada yang sebelum ini, tetapi masih tak fresh. Masih tak cukup, dia kata. So dia kata sebenarnya ikan tuna dia cepat mati. So the only way adalah dia kena pastikan ikan itu ikan yang hidup. Jadi untuk pastikan ikan hidup, so dia buat kontainer, buat tank di mana letak ikan tuna tu. Jadi ikan tuna tu hidup sewaktu dalam perjalanan tu dia masih hidup. Nak bawa balik pun masih hidup. So dia bawa balik kepada chef pun potong, ikan ni hidup Bila chef filletkan ikan tu, dia kata lain, better daripada ikan yang mati ataupun di ais, tetapi masih lagi tak fresh. Kemudian dia orang pelik. Dia orang kata, ikan ni hidup. Ikan fresh sebelum ni hidup juga. Tapi kenapa ikan yang hidup sebelum ni tu lebih baik daripada ikan yang hidup yang ni? Dan dia orang kaji orang Jepun kan, dia suka mengkaji kan. Dia mengkaji. Dia tengok, dia lihat, dia kata sebenarnya ikan tuna ni ikan yang jenis bergerak. Dia sentiasa bergerak. Kalau dia tak bergerak, dia punya meat dia ataupun daging dia tu tak sedap. Dan dia bergerak ni ada sebab 2 faktor. Satu faktor dia kejar ikan, dia kejar makanan. Padahal on the way dia balik tadi tu dia bagi ikan, dia bagi makan. Tapi tak cukup. Rupanya satu dia nak kejar makanan, so dia bergerak. Satu lagi, dia apa tuan-tuan? Dia dikejar oleh dipanggil shark ataupun jerung.
Jerung kejar dia sebab nak makan dia kan, so dia lari. So dia realise bahawa sebenarnya aktiviti ketakutan ataupun stres yang dihadapi oleh ikan tuna tu menyebabkan daging dia elok. Jadi apa yang orang Jepun ni buat? So akhirnya mereka introduce shark. Mereka perkenalkan apa orang kata ikan jerung di dalam tank itu supaya ikan tuna tu bergerak. Dan akhirnya bila sampai ke pantai, betul ikan tu pun cantik. Now, apa poin cerita saya ni tuan-tuan? Poin saya cerita saya ni berkenaan dengan bila ada orang contohnya seperti Menteri Agama atau mana-mana menteri sekalipun lah membuat satu undang-undang unilateral. Unilateral ni dia buat undang-undang, dia suruh kita pakai undang-undang tu tetapi dia tak berani berdebat, dia tak berani berwacana, dia tak berani berjumpa, dia tak berani menerangkan depan orang ramai, dia buat, dia cakap seorang-seorang depan TV, lepas tu dia harap semua ahli parlimen sokong dia. So, bila tak ada ramai, tak ada orang yang berbunyi, jadi kena ada syak. Syaknya antaranya saya lah. Antaranya Abu Hafiz lah, antaranya Ustaz Wanji lah, antaranya Faizal dan juga rakan-rakan yang lain lah yang berbunyi. Kita kata, kita nak pastikan bahawa negara ni negara yang baik. Sebab itu demokrasi ni dia ada check and balance. Yang balance tu, yang check dan juga bagi balance tu, itulah syak. Supaya memastikan bahawa kita tak akan buat undang-undang sesuka hati kita. Kita tak akan buat undang-undang yang menyebabkan undang-undang itu akhirnya akan menindas pihak yang lain. Kita mungkin tak bersetuju dengan pihak itu. Itu tak ada masalah. Kita tak bersetuju dengan, contoh, Salafi tak bersetuju dengan akidah Asy'ariyah Maturidi. Asy'ariyah Maturidi tak bersetuju dengan akidah Salafi ataupun cara pandang Salafi. Itu tak ada masalah. Tetapi itu tidak mengeluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jamaah. Sepatutnya. Tetapi bila kita dah bersifat inklusif, lepas itu kita buat undang-undang, kita tak bagi orang bahaskan undang-undang itu, kita tak bagi pula peluang dan ruang orang lain untuk berbicara dan juga berbincang tentang perkara tersebut. Di situ kita persoalkan di mana madaninya kerajaan ini bila di bawah seorang menteri agama yang tak ada parti pun. Kan? Nak aku cakap. Saya tak ada masalah. Saya daripada Parti Keadilan, presiden saya Perdana Menteri. Takkan kau tak boleh cakap dengan Anwar Ibrahim ni? Ini cakap lah ni. Tuan-tuan lah kena sampaikan. Pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya pun sampaikan jugalah. Bahawa akta itu nanti akan menyusahkan umat Islam. Kita ni tuan-tuan, dah lah sibuk nak bergaduh dengan geng-geng yang mentakfirkan daripada PAS. Geng-geng JISB, skibidi-bidi. Kita duk sibuk dengan umat Islam yang miskin. Orang Melayu kita, pekerjaan tak cukup, tak berkembang ekonomi. Kita nak timbulkan satu masalah baru lagi ni, kenapa? Perbincangan, perbahasan soal Salafi, Maturidi, Asy'ari dah habis lama dah. Patutnya kita dah move kepada benda yang lebih besar. Dan bercakap soal reformasi, ni pun saya tak setuju juga. Demo anti Anwar, pemimpin pejuang disiasat kerana menghasut. Ketua Penerangan Pejuang Rafiq Rashid Ali, ni peguam, mendakwa dia sekali lagi disiasat atas tuduhan hasutan, menuduh adanya tekanan dari luar pihak kuasa untuk bertindak terhadap pengkritik kerajaan. Rafiq sebagai peguam, dia kata dia dihubungi oleh IPD Dangwangi untuk disoal siasat pada 2:30 petang. Laporan polis telah dibuat berkenaan ucapan saya dikatakan tular di media sosial. Ucapan tersebut semasa saya berada di perhimpunan Gelombang Selamatkan Malaysia di Perak pada 27 Julai. Pihak polis menyatakan disiasat di bawah Akta Hasutan dan juga Akta SKMM. Saya akan hadir ke Dangwangi 2:30. Malaysia kini telah menghubungi polis daerah Sulizmi Afendi untuk mendapat balas lanjut. Rafiq berkata dia akan disiasat di bawah Akta Komunikasi. Kenapa dia disiasat tuan-tuan? Kerana pada Julai lalu Rafiq disoal siasat di bawah Akta Hasutan atas ucapannya yang menggelar Perdana Menteri Malaysia sebagai scammer atas dakwaan janji yang tidak dipenuhi. Ini pun saya tak setuju. To be honest tuan-tuan, kenapa kita yang sepatutnya membawa reformasi dalam undang-undang ni menggunakan akta yang kita dulu anggap sebagai kuku besi ni terhadap lawan kita? Sebab itu saya tak setuju. Kalau sekiranya mereka menggunakan hujah Anwar scammer, kerajaan tak buat, kita bukan engage dengan cara undang-undang, bukan engage dengan cara menekan. Kalau kita nak engage dia orang, kita buat dialog. Kita buat pertemuan, kita buat perbincangan, kita buat perdebatan. Saya jemput. Saya tak guna kekerasan, saya tak guna akta saya jemput. Of course level saya, level influencer lah kan. So saya jemput influencer dia orang untuk berdebat. Malangnya tak ada siapa yang berani nak menyambut cabaran tersebut. So akhirnya kita kata, kita bila sampai ke satu peringkat, kenapa kita juga nak menggunakan akta dan nak menggunakan kekerasan ke atas musuh kita? Yang ini saya tak setuju sebenarnya. Kita bercakap soal reformasi ini secara total.
Sepatutnya Menteri KDN iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution melihat perkara ini. Janganlah hanya kerana Rafiq ini disiasat bercakap Anwar itu scammer, maka dia disiasat di bawah Akta Hasutan. Dan percayalah tuan-tuan, kalaupun dia didakwa di bawah Akta Hasutan, dan saya rasa Rafiq pun tahu benda ini, dia akan didapati tidak bersalah kerana Akta Hasutan telah dipinda, di mana kalau sekiranya mana-mana orang mengkritik kerajaan atau Perdana Menteri tidak dianggap sebagai menghasut. Sejak 2012, Akta Hasutan telah pun dipinda oleh kerajaan pada waktu itu. Sesiapa yang mengkritik kerajaan dianggap tidaklah dianggap sebagai menghasut. So, buang masa je. Kes, saya boleh recite kes apa? Adam Adli. Adam Adli, dia masa tu dia buat demonstrasi, dia ditangkap bawah Akta Hasutan, bersalah 12 tahun penjara, 12 bulan penjara, dibawa Akta Hasutan oleh Mahkamah Session, dia bersalah oleh Mahkamah Tinggi, kemudian di bawah Mahkamah Rayuan menggugurkan kes tersebut kerana pada waktu itu akta telah dipinda. Apabila seseorang telah dikatakan mengkritik kerajaan, itu tidak dikira sebagai hasutan. Tapi dia didakwa di bawah SKMM. Itu saya kata tadi. Kenapa nak guna SKMM ke atas pembangkang? Bagi saya tak perlu, tuan-tuan. Kalau betul kita engage diorang dengan perdebatan. Rafizi buat tu betul. Dia buat bakar menteri. Dia panggil siapa dia panggil Lim Siansi, dipanggil Lim Siansi, dia panggil Papukari, dia panggil orang yang tak puas hati dia dalam podcast, buat perdebatan, buat perbincangan, biar rakyat menilai. Itulah sepatutnya the way forward kita dalam kerajaan ini. Ini kadang-kadang saya dalam minta maaf lah kawan-kawan saya juga, kadang-kadang kita ni, kalau kita tak pandai berhujah dengan orang, jangan kita tiba-tiba pandai nak mensuggestkan benda yang dulu kita tentang. Adalah yang bawa ni tiba-tiba. Kita kena kembalikan ISA, tangkap je dia orang semua ni. Saya kata kenapa? Kalau kita tak pandai berhujah dengan dia orang, tak tahu macam nak berhujah dia orang, jangan gunakan benda yang dulu kita lawan. Kita nak berhujah, kita berhujah. Saya berhujah, saya tak ada masalah. Kau boleh Lais, kau pandai. Yalah, panggil lah orang yang pandai. Kau tak pandai, kau jangan buat. Kan, kau tak pandai, kau jangan buat. Panggillah yang pandai. Saya kata Rafizi ada, kita buat podcast, saya pun ada buat podcast. Kalaupun bukan saya berhujah, kita boleh panggil pihak-pihak untuk berhujah dalam isu tersebut. Hari itu saya buat berani semuka. Siapa saya jemput, tuan-tuan? Bersih. Pengurusi Bersih, Saudara Faizal tu saya jemput. Sebab dia mengatakan bahawa kerajaan Madani ni daripada segi reformasi dia bagi F. Saya kata reformati. Dia kata tak setuju tajuk tu. Tak apalah, itu tajuk clickbait saya kan. Saya panggil dia, saya panggil Datuk Rom. Saya letakkan mereka berdua di bawah satu pentas. Saya bagi mereka masa. Saya bagi Faizal masa 10 minit bercakap. Saya bagi Tok Rom 10 minit bercakap. Lepas tu dia orang pun membentangkan benda dia membentangkan. Itulah sepatutnya menjadi asas tunjang kepada demokrasi Madani. Muslim Demokrat. Di mana kita, kalau kita ada rasa ketidakpuashatian, kita bawa kepada perdebatan, perbincangan, wacana, dialog. Kita bertukar pemikiran. Dan kita kena faham, tuan-tuan, kita ni bukan yang sempurna. Ada benda yang kita elok, ada benda yang kita kurang. Mungkin kurang kita tu, pembangkang tu mungkin boleh tegur dan mungkin kita boleh perbaiki kurang kita. Itu adalah lebih baik. Kan, daripada kita nak guna macam ni, kenapa? Ada yang kata lepas ni, so kau nak jadi pembangkang ke? Bukan. Isunya adalah prinsip adalah prinsip. Prinsip adalah prinsip. Bila pembangkang buat demo, tak apalah dia nak buat demo. Itu hak dia di bawah perlembagaan, hak dia nak buat demonstrasi. Dia nak kata apa kepada Perdana Menteri? Dia kata selagi tak fitnah, selagi bukan 3R. Katalah. Tetapi kalau dia betul-betul anak jantan, kita debatlah isu tersebut. Kita debat isu tersebut. Macam RU Mufti jugalah. Jangan dia macam RU Mufti kan. Dia duk cakap seorang-seorang, buat pergi TV Hajarah, pergi IKIM, pergi RTM, cakap seorang-seorang. Kenapa cakap seorang-seorang? Kenapa tak panggil kita untuk tanya soalan? Kan? Kurang-kurang je kita kata pas dulu berani lah nak panggil pasal isu hudud tu kan.